Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada sesi ini saya akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan perjalanan dan juga keperluan untuk pelajar-pelajar yang mengambil kursus prinsip-prinsip asas Islam, iaitu CTU 101. Dan sebagaimana yang pelajar-pelajar maklum, bahawa kursus ini wajib diambil oleh semua pelajar semester 1. Jadi untuk kursus ini kita ada contact hour ataupun jam pertemuan untuk kursus ini ialah 2 jam seminggu selama 14 minggu. Jadi semua pelajar sudah maklum bahawa semester ini kita akan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun PNP secara online distance learning ataupun ODL melalui medium-medium tertentu yang akan ditentukan nanti oleh para pensyarah masing-masing. Jadi untuk seterusnya saya akan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan penilaian semester ataupun tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar untuk kursus ini. Iaitu yang pertama, para pelajar mesti melaksanakan tugasan yang pertama, iaitu hafazan. Hafazan dan markah yang diperuntukkan untuk hafazan ini sebanyak 20 markah. Jadi untuk hafazan, para pelajar perlu menghafal surah Yasin ayat 1 sampai 20. Surah Yasin ayat 1 sampai 20. Ya, untuk pelajar-pelajar akan dimaklumkan oleh para pensyarah nanti bilakah proses hafazan ini akan dimulakan. Lazimnya untuk hafazan ini kita akan mulakan paling awal mungkin dalam minggu ke-5. Dan juga mungkin ada setengah-setengah pensyarah mereka lebih selesa untuk mengawalkan lagi. Itu bergantung kepada pensyarah masing-masing. Cuma kalau mengikut kepada pelaksanaan sebelum-sebelum ini, paling awal minggu ke-5. Jadi memandangkan pengajian secara online, jadi mungkin ada sedikit perubahan. Itu bergantung kepada pensyarah masing-masing nanti. Jadi diharap pada peringkat awal ini, pada minggu pertama ini, para pelajar boleh bersedia ataupun boleh mula menghafal surah Yasin ayat 1 sampai 20. Jadi pelaksanaannya mungkin setengah-setengah pensyarah akan memberikan proses hafazan itu secara berkala. Mungkin minggu pertama ayat 1 hingga 5, minggu seterusnya 5 sampai 10, berkemungkinan begitu. Dan tidak menjadi masalah kepada pelajar sekiranya pelajar ingin menamatkan terus ataupun menyelesaikan terus ayat 1 sampai 20. Itu lagi baik sebenarnya. Cuma mungkin ada setengah-setengah pelajar yang minta untuk dilaksanakan secara berkala. Itu tidak menjadi masalah untuk dilaksanakan. Nanti boleh inform ataupun boleh memberitahu kepada pensyarah yang mengajar nanti. Okey, hafazan itu tugasan pertama, iaitu hafazan surah Yasin ayat 1 sampai 20. Markah yang diperuntukkan ialah 20 markah. Okey, seterusnya tugasan kedua, iaitu kertas kerja bertulis ataupun kita panggil assignment ataupun folio. Dan lazimnya untuk folio ataupun assignment ini kita akan laksanakan secara berkumpulan. Jadi markahnya juga adalah 20 markah. Dalam pertemuan dengan pensyarah nanti, mungkin secara online nanti, pelajar-pelajar akan dibagikan kepada beberapa kumpulan tertentu lah. Jadi berkemungkinan para pensyarah akan membuka peluang pada pelajar untuk mencari ahli kumpulan masing-masing. Jadi pembahagian untuk berapa ahli dalam satu kumpulan nanti akan diberikan oleh pensyarah masing-masing. Lazimnya maksima mungkin sekitar 5 orang lah
kalau kebiasaannya sebelum ini. Akan tetapi tengok kepada budi bicara ataupun penerangan yang akan diberikan nanti oleh pensyarah. Berapa orang ahli untuk setiap kumpulan. Lazimnya 5 orang. Jadi para pelajar bolehlah berbincang dalam kumpulan pengajian tu, siapa yang kita rasa selesa ataupun kita boleh bekerjasama untuk melaksanakan tugasan secara berkumpulan ataupun assignment ni. Jadi nanti para pensyarah masing-masing akan memberikan tajuk-tajuk tertentulah kepada pelajar untuk dilaksanakan penyelesaian ataupun untuk dilaksanakan tugasan berkumpulan ini, iaitu menyelesaikan satu folio atau assignment. Yang kalau ODL ini berterusan, para pelajar nanti akan diminta oleh pensyarah untuk menghantar sama ada melalui soft copy ataupun hard copy. Lazimnya soft copy pun tak menjadi masalah, akan diinform ataupun diberitahu oleh pensyarah nanti bahawa tugasan perlu dilaksanakan, perlu disiapkan dalam tempoh tertentu, maka pensyarah akan meminta pelajar untuk menghantar hasil tugasan itu melalui email ataupun YouFuture dan lain-lain. Okey. Jadi untuk tarikh akhir penghantaran tugasan nanti, pensyarah akan maklumkanlah bila tarikh terakhir ataupun tarikh akhir untuk submit tugasan ataupun assignment ini, dan lazimnya pensyarah akan meminta pelajar untuk memberikan info berkaitan dengan kerjasama ahli kumpulan masing-masing. Jadi kalau diminta untuk memberikan pandangan ataupun komentar berkenaan dengan penyertaan ahli kumpulan, diminta memberi kerjasama lah untuk pensyarah memantau dan juga untuk pensyarah memberikan markah yang sebenarnya kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang melaksanakan assignment ataupun folio nanti. Jadi pertama tajuk pensyarah akan berikan nanti, kemudian tarikh untuk hantar ataupun tarikh submission pensyarah akan tentukan nanti. Dan untuk proses permulaan ini, mungkin pensyarah akan minta pelajar untuk daftarkan ahli kumpulan masing-masing. Jadi bila diminta untuk berbuat demikian, maka pelajar-pelajar diharapkan memberi kerjasama. Mungkin kita akan daftar kumpulan-kumpulan tertentu untuk melaksanakan assignment ataupun folio, ataupun kita panggil juga kertas kerja bertulis. Jadi panduan nanti, panduan untuk bagaimana untuk melaksanakan ataupun membuat assignment nanti akan diberikan oleh pensyarah masing-masing. Panduan tu dia mungkin pensyarah akan beri contoh ataupun kriteria-kriteria yang perlu ada dalam pelaksanaan tugasan ataupun folio nanti. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pelajar perlu mengambil ujian. Ujian ataupun dipanggil juga kuis. Lazimnya ujian ini akan berlangsung sekitar minggu ke-12 ataupun ke-13. Jadi ujian ini kita akan laksanakan secara serentak. Kalau di UiTM Cawangan Perak, kita akan adakan serentak, sama ada di kampus Tapah ataupun kampus Iskandar. Jadi para pelajar nanti akan dimaklumkan oleh pensyarah masing-masing bilakah masa ataupun tarikh yang kita akan laksanakan ujian. Lazimnya dekat-dekat akhir semester kita akan laksanakan ujian tersebut. Jadi setiap pelajar perlu mengambil ujian ini. Dan markah yang diperuntukkan untuk ujian ini ialah 30 markah. 30 markah. Jadi akan dimaklumkan, lazimnya ujian ini akan mencakupi semua silibus yang kita akan belajar pada semester ini. Bentuk soalan tu berkemungkinan dua medium, iaitu pertama soalan objektif, yang kedua soalan esei. Soalan objektif dan juga soalan esei, iaitu pensyarah masing-masing akan memberi penerangan berkenaan dengan perkara tersebut nanti, dengan iaitu proses ujian ataupun kuis nanti, 30 markah. Seterusnya tugasan keempat, iaitu berbentuk juga assignment, akan tetapi diberikan pengkhususan kepada
kepada perkara-perkara ataupun elemen-elemen tertentu. Nanti pensyarah akan memberikan penerangan atau meminta para pelajar untuk melaksanakan tugasan 4 ini, iaitu berbentuk tugasan atau assignment, akan tetapi spesifik kepada perkara-perkara tertentu. Sama ada mungkin pensyarah akan minta pelajar untuk melaksanakan analisa ayat Al-Quran, ataupun mungkin juga pensyarah akan meminta para pelajar untuk melakukan analisa terhadap satu-satu hadis, ataupun mungkin juga pensyarah akan minta para pelajar untuk melaksanakan artikel review, ataupun mungkin juga case study. Jadi daripada 4 yang saya bagi tahu tadi, pelajar hanya pilih satu saja berdasarkan kepada kehendak ataupun keperluan yang diminta oleh pensyarah masing-masing. Satu saja, sama ada analisa ayat ke, ataupun analisa hadis ke, ataupun artikel review ke, ataupun case study. Satu saja. Jadi markahnya adalah 30 markah, dilaksanakan juga secara berkumpulan. Kita secara berkumpulan. Jadi nanti pensyarah akan memberi penerangan yang lebih mendalam ataupun detail berkenaan dengan tugasan 4 nanti. Sama ada mungkin pensyarah nak semua pelajar melaksanakan analisa ayat Al-Quran. Mungkin pensyarah akan minta pelajar untuk melaksanakan analisa ayat Al-Quran. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 10 hingga 15. Itu contohlah. Ayat 10 hingga 15 contohnya untuk satu kumpulan. Ataupun mungkin diminta untuk buat 10 ayat. Ayat 5 sampai 15 contohnya. Akan ditentukan nanti oleh pensyarah. Jadi pensyarah akan memberikan perincian berkenaan dengan perkara tersebut. Dilaksanakan secara berkumpulan. Jadi dia punya hasilnya sebagaimana tugasan 2 tadi, iaitu berbentuk folio atau assignment. Cuma yang 4 ni dikhususkan kepada aspek-aspek yang lebih khusus ataupun terperinci. Al-Quran, hadis, artikel review ataupun case study. Bergantung kepada kehendak pensyarah nanti. Mungkin akan diberikan penerangan secara mendalam pada kuliah pertama ataupun mungkin kuliah kedua nanti. Apakah kriteria yang pensyarah ingin pelajar laksanakan. Okey, jadi jumlah kesemuanya adalah 100 markah. 20 untuk tugasan 1, hafazan surah Yasin ayat 1 sampai 20. 20 markah lagi untuk assignment yang dilaksanakan secara berkumpulan, itu untuk tugasan 2. Yang ketiga, 30 markah untuk kuis, iaitu tugasan 3. Kemudian satu lagi 30 markah untuk analisa ayat Al-Quran ataupun analisa hadis ataupun artikel review ataupun case study, untuk memenuhi keperluan tugasan keempat. Jadi 100 markah. Untuk kursus ini mungkin nanti pelaksanaan pengajian secara ODL, pensyarah akan memberikan rekaman video, berkemungkinan begitu. Kemudian mungkin pensyarah akan sertakan nota-nota melalui medium grup WhatsApp, dan juga dalam grup WhatsApp juga mungkin pensyarah nanti akan memberikan bahan-bahan yang perlu dibaca oleh pelajar, keperluan-keperluan khusus dan lain-lain. Biasanya itu yang lebih mudah. Jadi kalau untuk lebih khusus, pensyarah juga akan masukkan bahan-bahan pengajian di dalam YouFuture, YouFuture yang dimamukan oleh UiTM. Jadi mungkin kalau nak buat kelas secara online nanti pun kita akan gunakan medium YouFuture ataupun mungkin menggunakan medium-medium lain. Contohnya mungkin kita akan gunakan Microsoft Teams ataupun mungkin kita akan gunakan Google Meet. Tapi setakat ini secara rasminya kita prefer untuk pelajar dan perjalanan kursus kita ini melalui YouFuture. Dan pensyarah juga akan memasukkan bahan-bahan pengajaran juga dalam YouFuture ataupun mungkin akan dimasukkan juga dalam medium-medium yang lain, terutamanya yang boleh diakses dengan mudah oleh pelajar, sama ada Telegram ataupun WhatsApp. Okey. Jadi tajuk-tajuk yang kita akan belajar nanti merupakan tajuk-tajuk yang
mungkin tidak menjadi satu masalah kepada pelajar, mungkin tambahan kepada kepada tajuk-tajuk yang mungkin pelajar telah belajar semasa zaman persekolahan. Antaranya mungkin tajuk yang kita akan bincangkan berkenaan dengan Islam sebagai adin, keistimewaan ajaran Islam, berkenaan dengan akidah Islam, kemudian berkenaan dengan syariah Islam, serta berkenaan dengan ibadah dan juga akhlak serta isu-isu semasa umat Islam pada hari ini. Itu antara tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan dalam subjek CTU 101, iaitu prinsip-prinsip asas Islam. Sekiranya ada pertanyaan ataupun kekaburan yang pelajar hadapi, nanti boleh memaklumkan kepada para pensyarah masing-masing. Dan insya-Allah kita akan bantu sepenuhnya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul. Jadi besar harapan saya dan juga kami di Akademi Pengajian Islam Contemporary ataupun ASIS agar pelajar dapat memberikan komitmen yang penuh dan juga membantu dalam proses PNP yang akan berlangsung secara online nanti. Jadi apa-apa maklumat berkenaan dengan perkembangan terkini akan dimaklumkan secara rasmi nanti oleh pihak pengurusan ataupun mungkin oleh pihak UiTM. Jadi setakat itu saja. Apa-apa yang mungkin timbul nanti akan pelajar boleh bertanya kepada pensyarah nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.